Sedangkan mereka terhadap tanda-tanda tadi tu, kehebatan pencipta. Jadi kalau mahfuzah maksudnya yang terpelihara. Siapa yang memelihara dia? Allah. Tapi adakah kamu berpaling daripadanya untuk mentaati Al-Quran ini? Dia jugalah yang telah menurunkan Al-Quran ini, tapi kamu tidak mau mempedulikannya. Itulah sifat manusia. Dalam surah An-Naba ni sedang kita pelajari. Baik, itu tentang langit. So langit ada berapa Allah kata? 7. Langit Allah sebut sebagai apa? Satu, binaan. Binaan ni dalam surah 22 tadi ataupun dalam surah An-Naba Allah sebut perkataan banaina. Banaina tu asal perkataan binaan daripada banaina lah, daripada perkataan bana yabni. Ni fi'il mudhari' dan juga fi'il madi dia. Bana fi'il madi dia adalah yabni. Kemudian masdar dia binaan. Jadi dia perkataan binaan. Dari perkataan bana ataupun banaina dalam surah An-Naba ini Allah sebut banaina. Jadi dalam surah yang lain pula Allah kata langit ini sebagai saqfan mahfuzah. Saqfan mahfuzah, atap atau bumbung yang terpelihara. Itu belum, kan ada juga ayat yang lain. Kita tengok lagi satu ayat, surah 31. Macam mana terpeliharanya langit itu tidak pernah runtuh tanpa tiang. Surah 31 ayat 10. Surah 31 ayat 10. Muka surat 411. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dialah yang telah menciptakan akan 7 petala langit itu. As-samawat akan petala langit itu bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawunaha, yang kau dapat lihat akannya sekarang ni. Mana ada bumbung tanpa tiang? Dalam masjid kita ada berapa ni? Kat ruang utama ni saja ada berapa tiang yang besar? Ada 4 untuk memegang kita punya bumbung. Tapi Allah cipta yang sangat syidadan, kukuh, mahfuzah, yang terpelihara. Jadi apa kesan kepada diri kita kalau kita menyedari hal ini? Jangan berpaling daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan kalam dia, arahan dia. Kamu mengakui kebesarannya tapi tak mau ikut arahan. Itu namanya apa? Ingkar. Namanya ingkar. Baik, di bawah langit tadi ada apa Allah sebut? Ada bintang-bintang, ada matahari, dan ada segala macam manfaat buat manusia. Jadi buka balik surah 78. Ayat 13. Surah 78 ayat 13. Allah kata apa? Wa ja'alna sirajan wahaja. Ayat yang ke-13 pula. Tadi wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kemudian Allah cerita pula dekat bawah langit yang kukuh tu Allah sediakan
Siraj. Apa maksud siraj? Pelita. Wahhajan. Diterjemah apa situ? Wahhajan. Yang terang benderang. Cahaya dia. Dia cahaya ni ada yang dia terang, tetapi dia bukan, macam contohnya bulan. Bulan pun bercahaya kan? Matahari pun bercahaya juga. Tapi ada beza tak? Matahari itu sebenarnya dia bersinar, kan? Sebab dia mengeluarkan sinaran. Jadi yang dia keluarkan itu terasa bahangnya, panas. Itulah maksud wahhajan itu. Sebab kalau kita tengok bulan pun kita kata bercahaya juga. Tapi bukan bercahaya macam bulan itu. Bercahaya macam bulan itu kita pun tahu kerana dia memantulkan cahaya matahari. Tetapi matahari itu sendiri dia mengeluarkan sinaran. Bila sesuatu yang mengeluarkan sinaran dan dia memiliki haba, itu namanya wahhajan. Penggunaan Allah guna perkataan itu memang sangat tepat. Sebab dia terjemah itu terang benderang, kita faham terang. Sekarang ni pun terang benderang kita kata. Kan? Selagi matahari pun bila dia keluar nanti memang terang benderang. Sekarang ni belum keluar lagi matahari, baru je nak keluar lepas fajar sikit je dah terang macam ni. Bila betul-betul tengah hari lagi tak ada boleh nafikan keterangan tersebut. Tapi dia bukan terang sahaja, dia terang dalam keadaan dia memanaskan, mengeluarkan haba. Sebab tu dia disebut dalam surah lain sebagai dia. Dalam surah 30 dalam surah 20, surah 11, bukan. Surah 11 surah Hud, surah Yunus. Surah Yunus. Ayat yang ke-5. Surah 10 ayat 5. Muka surat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura. Dialah yang telah menjadikan akan matahari itu diyaan, bersinar. Kalau bulan wal qamar Allah kata nuran, bercahaya. Jadi pilihan kata itu sebab apa disebutkan matahari itu bersinar? Kerana dia mengeluarkan sinaran tersebut. Tapi kalau bulan pula dia bercahaya, dan kita pun tahu kenapa dia bercahaya. Cahaya yang ada di situ pun bukan cahaya dia, tapi pantulan daripada matahari. Sebab tu yang panas yang mana? Yang matahari. Disebut sebagai diyaan. Dalam surah An-Naba tadi disebut sebagai apa? Wahhajan. Jadi wahhajan itu sama dengan dia ataupun mudian, yang
bersinar. Jadi kita masukkan itu dalam keadaan dia mengeluarkan habanya. Itu maksud wahajan, itu maksud diaan. Itu maksud wahajan ataupun diaan. Jadi panasnya matahari itu adakah sia-sia? Adakah panas matahari itu sia-sia? Oh, tidak sama sekali. Cuba bayangkan dalam minggu lepas kita dah baca satu ayat yang Allah kata apa dia? Kalaulah Allah jadikan malam itu berterusan, siapa yang boleh menjadikan balik matahari? Ataupun sebaliknya, kalau Allah jadi tu matahari berterusan, siapa yang boleh adakan malam? Jadi sebab bila siang ini, satu kita dapat bekerja. Dalam keadaan kita keluar rumah itu mendapat kesihatan. Apa jadi kepada manusia ni? Kalau dia duduk daripada pagi sampailah ke petang, sampai ke malam, tak kena cahaya matahari, apa jadi pada diri manusia? Oh, habis. Memang tak sihat lah. Duduk je atas kerusi dia tu kan, dalam bilik aircon tanpa kena matahari. Memang orang tu tak sihat. Apa berlaku pada tumbuh-tumbuhan kita bila kena cahaya matahari? Fotosintesis. Jadi yang Allah cipta sistem itu pelihara tadi tu penuh dengan manfaat. Tidak sia-sia sedikit pun. Tetapi kata Allah tadi, sedangkan mereka itu terhadap ayatnya berpaling. Maksud berpaling apa? Dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Tak membalas balik pengabdian diri kepada Allah. Apa balasan nikmat Allah kepada kita? Pengabdian diri. Balasan nikmat yang Allah berikan ialah dengan pengabdian diri. Tadi buka balik surah 2 ayat 22. Surah 2 ayat 22. Surah Al-Baqarah cuba tengok daripada ayat 21 Allah sebut apa? Surah Al-Baqarah ayat 21. Kita baca balik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, u'budu tu, yang kita kena garis bawahkannya. Abdikanlah diri oleh kamu. Abdi maksudnya apa? Menjadi hamba, taat kepada apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran ini, kepada Tuhan yang mencipta dan memerintah kamu, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Lepas tu yang Allah sambung lagi tentang nikmat pula. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Kenapa kita kena mengabdikan diri kepada Allah? Sebab dia telah menciptakan langit sebagai binaan tadi tu. Itu balasan dia bila kita mengakui Allah tu maha hebat. Allah tu telah memberikan segala macam nikmat dengan apa yang ada di bawah matahari, apa yang ada di bawah langit tadi tu. Apa balasan dia? U'budu rabbakum. Jangan kita keluar daripada dengar ayat Quran ini, lepas tu dalam keadaan tak ada apa hala tuju. Aku nak buat apa sebagai hamba Allah? Dia tak tahu. Pertama sekali apa nak kena buat? Balik kepada Al-Quran. Sebab apa? Apa yang berlaku kepada orang-orang Quraisy ketika Nabi bawa Quran ini? Mereka mukhtalif, mereka saling berselisih. Kan amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Mereka saling bertikai Quran ini. Sedangkan mereka duduk di bawah langit yang syidadan, yang di bawahnya ada matahari yang mudian ataupun tadi apa? Wahajan. Di hujung ayat 22 surah Al-Baqarah Allah kata apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kamu jadikan bagi Allah tu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Macam mana tandingan? Tandingan. Sekarang ada Quran.
Lepas tu ada buku-buku yang lain. Standing tak Quran dengan buku-buku lain? Kita boleh buat pilihan. Tu ada apa maksudnya? Oh, aku tak nak belajar Quran lah, anak aku yang pertama ni bagi dia yang ni sahaja. Itu apa maksudnya kita buat? Tandingan tak tu? Sepatutnya macam mana kalau kita akui Allah tu maha hebat tadi? Yang inilah yang paling atas sekali. Jangan jadi seperti orang Quraisy tu, mukhtalifun. Oh, anak aku tak payah belajar yang sulung, dia minat yang ni dia belajar. Quran tak dipedulikan. Sedangkan dia melihat matahari, dia melihat langit. Okey, sikit lagi. Bawah langit ada apa lagi Allah sebut dalam surah An-Naba? Tadi matahari yang menjadi sumber cahaya kepada kehidupan, yang menjadikan kita boleh makan tumbuh-tumbuhan yang hijau kerana cahaya matahari menjadikan proses fotosintesis kepada tumbuh-tumbuhan. Dengan cahaya matahari menyebabkan badan kita sihat. Kena COVID, doktor suruh apa? Berjemur Kena cahaya matahari. Okey, tengok ayat yang ke-14 pula. Surah An-Naba. Jadi Allah sebut wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan telah menurunkan oleh kami. Ini semua cerita bawah langit tadi tu. Minal mu'sirat. Al-mu'sirat. Mu'sirat ini daripada 3 huruf, ain, sad dengan ra. Ain, sad dengan ra. Tengok mu'sirat tu. Nampak tak ada ain, sad dengan ra, al-mu'sirat. Al-mu'sirat. Ain, sad dengan ra. Dia terjemah apa dalam terjemahan kita? Dia kata awan kan. Kita tengok dulu kata dasar. Awan ini sahab. As-sahab. As-sahabat. Ini awan. Mu'sirat ni bukan awan. Mu'sirat ini ialah, kalau kita kata orang-orang yang memerah. Merah. Kalau kita kata buah anggur diperah-perah untuk keluarkan jus dia. Sebab tu jus asir dipanggil dalam bahasa Arab. Jus, buah yang diperah. So perkataan ain, sad dengan ra ni maksudnya perah. Maksud dia apa? Perah. Jadi Allah katakan kepada awan itu, Allah sebutkan awan itu sebagai apa dia? Yang memerah. So bila perah keluar apa? Perah air, perah apa kita kata? Perah kain basah. Turunnya air yang macam mana bila kita perah air? Perah air lagi, perah kain. Mencurah-curah tu Allah kata minal mu'sirat ma'an sajjaja. Air yang mencurah-curah. Dia bukan keluar setitik, 2 titik, dia keluar mencurah-curah. Macam apa? Macam kena perah. Itu maksud mu'sirat. Tapi dia terjemahlah dalam kita punya Quran, dia terjemah awan lah sebab nak mafhum, terjemahan mafhum. Jadi nak tengok ain, sad, ra tu dalam surah banyaklah tempat, antaranya ada beberapa tempat, antaranya surah Yusuf, surah Yusuf. Surah 12. Yang kisah mimpi apa tu yang duduk dengan Nabi Yusuf di dalam penjara tu. Salah seorangnya dia bermimpi apa dia? Ayat 36 surah 12. Surah 12 ayat 36. Muka surat 239. 239. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan.
Ini Nabi Yusuf cerita pengalamannya dalam penjara. Dan masuk bersama dengan dia ke dalam penjara itu oleh dua orang pemuda. Fatayan. Qal ahaduhuma. Berkatalah salah seorang daripada mereka berdua. Dan Nabi Yusuf ini seorang Nabi dan Nabi ini antara yang Allah berikan kepada mereka adalah boleh menafsir mimpi, menakwil mimpi. Satu ilmu yang Allah berikan. Ini sesungguhnya aku melihat aksiru tu ain sad ra. Aku memerah khamra. Apa khamra? Arak. Jadi dia memerah apa? Anggur untuk dijadikan arak. Jadi perkataan ain sad ra maksudnya apa? Perah. Jadi awan itu, as-sahab, awan itu Allah sebut sebagai mu'sirat tadi. Seperti apa dia? Seperti dia memerah. Memerah. Jadi keluarlah hujan yang mencurah-curah. Jadi Allah sebut dalam surah 24 ayat 43. 24 ayat 43. Empat ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah dialah yang menggerakkan perlahan-lahan akan awan tu. Sahab tu maksudnya apa? Awan. Kat sini dia tulis siapa yang gerakkan? Allah gerakkan. Jadi macam mana Allah gerakkan? Kita pun tahu Allah gerakkan menerusi angin yang Allah hantar juga. Tuan-tuan tanda sekejap muka surat ni. Minta maaf sangat. Tanda muka surat ni sekejap. Buka surah 30-48. Kita selak sikit je. 30-48. Tanda yang tadi tu, macam mana Allah gerakkan awan. Allah beritahu dalam surah 30 ayat 48. Muka surat tadi tanda. 30-48. Di ayat ni menjelaskan ayat tadi. Allah yang menggerakkan awan. Macam mana? Kita baca sikit bahagian awal ayat. Sebab lepas tu dia lebih kurang dengan ayat tadi.
Jumpa tak surah 30 ayat 48? Muka surat 409. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaba. Sahab apa tadi? Sahab awan. Jadi Allah lah yang telah mengirimkan ar-riyah. Apa ar-riyah? Angin. Ar-riyah, angin. Untuk apa Allah gerakkan angin? Untuk menghalau awan. Untuk menghalau awan. Jadi ini pun satu sistem, betul tak? Satu sistem. Memang kita belajar pun kat sekolah cikgu ajar macam mana proses kejadian hujan. Daripada matahari tadi tu yang bersinar, dia menyejat apa? Air. Lalu menjadi apa dia di atas kita, menjadi ketulan-ketulan gas yang menyebabkan dia berkumpul. Kemudian angin pun tiup dia, lalu dia berkumpul lagi, lalu dia menebal menjadi awan apa? Awan apa yang tebal tu boleh hujan. Dia kalau kita tengok kat luar tu ada tak? Tu yang nipis itu awan sitrus . Dia nak awan kumulo nimbus. Dalam bahasa Arab apa dia? Rukaman. Tengok balik dalam surah tadi. Surah 24. Buka balik surah 24 yang kita tanda tu. Surah 24 ayat 43 tadi. Kan tanda tak tadi? Tanda Tidakkah kau melihat bagaimana Allah dia menggerakkan awan secara perlahan-lahan? Jadi macam mana cara dia? Dalam surah 30 tadi Allah sebut apa dia? Allah mengirimkan angin yang menghalau awan tersebut. Jadi awan tu terjadi daripada mana belum tadi? Matahari yang menyejat air. Bila tersejat, dia naik ke atas, wap-wap naik ke atas, berkumpul menjadi